Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Wala haula wala quwata illa billah al-'aliyyil azim. Dalam bab sebatian karbon or carbon compound, first of all mesti master about the homologous series ataupun siri homolog. Kalau soalan tanya siri homolog, mesti mention tentang apa dia punya siri homolog atau homologous series. Sometimes the question can ask state the homologous series, state the functional group. Nyatakan siri homolog, nyatakan kumpulan berfungsi. Dia adalah dua istilah yang berbeza. So mesti dapat bezakan ni. Kalau awak jawab dua, maksudnya soalan tanya siri homolog, tapi awak jawab siri homolog bersama kumpulan berfungsi, itu boleh salah. Awak kena tahu yang siri homolog macam mana. Sebab tu kita kena ingat dalam carbon compound, cara kita nak ingat homologous series ni, ingat dia in, ein, all, oik. H ni adalah ester. So yang alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester, itu adalah siri homolog. Bila soalan tanya homologous series, you must mention whether it is alkane, alkene, alkyne, alcohol, carboxylic acid or ester. These 6 homologous series you have to remember. And with this homologous series, you have to remember about their functional group. Kita daripada siri homolog, kita mesti tahu apa dia punya kumpulan berfungsi. Kalau untuk alkana, dia punya kumpulan berfungsi adalah karbon-karbon ikatan tunggal. Ataupun alkane, karbon-karbon single bond. Kita kata karbon single bond, ikatan tunggal. Karbon-karbon ikatan tunggal. Kalau untuk alkena or alkyne, karbon-karbon double bond. Okay. Untuk alkena, alkene, karbon-karbon double bond. Untuk alkuna, alkyne, karbon-karbon triple bond. Ikatan karbon dan karbon, ikatan ganda tiga. Tu kalau untuk bahasa Melayu, untuk DLP, karbon-karbon triple bond. Untuk alkohol, dia punya functional group ataupun kumpulan berfungsi dia adalah kumpulan hidroksil iaitu OH. Hidroksil ataupun hydroxyl. Kalau untuk asid karboksilik or carboxylic acid, dia adalah dash COOH or carboxyl. Okay, carboxyl. Untuk ester, kumpulan berfungsi dia adalah dash COOC dash. Ni ada dua mata, ni ada dua telinga ni. Ni, ini CCOO. COOC for ester, which is, this is adalah carboxylate ataupun carboxylate group. Okay, so ni kalau ditanya tentang functional group, kumpulan berfungsi, and also they also can correlate with the general formula. Dia pun boleh tanya juga formula ARM bagi setiap homologous series. So kena ingat, alkane ataupun alkana adalah CnH2n tambah 2. Untuk alkene, CnH2n. 2 tambah 2 dah hilang. Untuk alkuna or alkyne, CnH2n tolak 2. Nampak ni? Kalau untuk alkana tambah 2. Untuk alkuna or alkyne tolak 2. And for alcohol, dia akan patah balik lebih kurang sama macam atas, tapi dia 2n plus 1 OH. Ingat, kalau untuk alkane or alkana, CnH2n plus 2. But for alcohol, CnH2n plus 1 OH. Okay. Untuk asid karboksilik acid,
we have to remember, since our functional group is COOH, nampak tak kita punya kumpulan berfungsi kita dah ada satu C. So bila kita nak buat untuk formula ARM acid carboxylic, kita kena mention N is starting from 0, 1, 2 and so on. Mesti kata N sama dengan 0. Why? Our N means our maths. Maths kita adalah start dengan 0. Sebab apa? Sebab kita punya kumpulan berfungsi dah pakai satu C. So maksudnya dekat sini dah dikira. Kalau metanoik, satu C ni adalah methanoik. Okay. So that's why bila kita nak tulis dekat general formula untuk carboxylic acid atau acid carboxylic, kita kena mention N dia bersama dengan 0, 1, 2. Okay, so kat sini dia punya depan dia sama je macam ni, iaitu CN H2N tambah 1. Sama macam alkohol. Beza dia adalah N dia start dengan berapa. Okay. Okay, so beza dia kat sini kita buat CN H2N plus 1. Beza dia dekat N start dengan berapa. Yang lain ni N dia start dengan, kalau alkana or alkane sebab dia single bond, N dia start dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Seterusnya maksudnya can be 4, 5, 6, 7 seterusnya lah, apa any number. So untuk alkene ataupun alkena mesti tulis N starting from 2, 3, 4 and so on. Why? Because alkene or alkena, they should have carbon-carbon double bond. So bila dia nak ada double bond, dia mesti at least got 2 carbon. Mesti ada 2 carbon. Tak boleh 1 carbon. Tak ada metena. There is no methane. Tak ada methane, there is no metena. Sebab dia tak ada kawan untuk buat double bond. So ini wajib. Kalau dia tanya formula ARM, wajib kita mention N dia sama dengan berapa. Okay. Untuk alkuna, N dia sama dengan sama juga 2, 3, 4 dan seterusnya. Maksudnya semua nombor boleh, 100 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 8 boleh, 9. Tapi 1 tak boleh. Sebab alkena dengan alkuna dia mesti ada double bond ataupun triple bond. Yang menyebabkan dia mesti ada kawan 11 kurang-kurangnya 2. Dan untuk alkohol dia start balik sama macam alkane, macam alkana. Iaitu N dia sama dengan 1, 2, 3 and so on. But then bila dia ke carboxylic acid, dia punya N ni akan go back to 0 semula. Okay, untuk ester ni jarang dia tanya. Yang penting untuk formula ARM. Setakat ni jelas tak untuk kita punya progress setakat ni? Ada soalan? Jelas tak? Jelas. Okay. Alhamdulillah. Thank you Dania. Okay, thank you Tika. Okay. So, kita tengok next tentang isomer. Isomer ni, if in English, definition dia, sorry saya tak sempat nak cari textbook English, digital textbook. So, isomer is a molecule, wajib ada perkataan molecule. Ini definition dia. Molecule with the same formula, molecular formula but different structural formula. Apa yang sama? Formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Dan sifat dia, ini soalan selalu tanya. Apa perbezaan untuk isomer? Contoh dia bagi isomer, ada isomer A dengan isomer B. What is the difference between these two substance A and B? So different, apa beza A dengan B? Beza dia adalah sifat fizik. Yang berbeza untuk isomer is the physical properties such as melting and boiling point. Why? Because the more branches make it lower melting and boiling point. Remember, for isomer, the chemical properties is the same because they have same functional group just now.
kita dah belajar functional group untuk alkohol. Maksud dia butanol dia ada isomer dia. Butanol kalau kita tengok isomer dia, contoh butanol C4H9OH. Kan, 1, 2, 3, 4. Okay, so ini OH. Just kindly peringatan mesra, ini mesti attach to O. Jangan sampai terkena ke H. Kalau kena ke H, salah. Kalau kata awak takut. Ha, ini. Boleh. Gini Ini si O, ini ke H. Bagi kakak. Okay. So, yang ini O dengan H. Yang lain buat kakak H. Okay. Ini satu. Okay. Ingat, setiap karbon ada 4 tangan, hidrogen ada 1 tangan. So, lagi satu kita boleh buat dia macam ni. 1, 2, 3, 4. Sekarang OH dia dekat sini. So, kita buat OH dia dekat sini. Okay. Yang lain ni H lah. Okay, boleh kan? Dia cakap tak payah lukis H kan lambat. Lagi satu, kita boleh lukis dia punya isomer dia. Kalau kita tengok ni, semua dah yang 4 straight cabang dah ada. Semua O1 dah dekat karbon 1, karbon 2 dah ada. Kita buat lingkupkan karbon dia. So, kita buat kat sini OH. Okay. Kalau kita tengok ni, ini adalah A, molekul A, molekul B, ini molekul C. Kalau kita tengok molekul A, molekul B, molekul C, semua sama mempunyai molecular formula, same molecular formula. Formula molekul yang sama. Sebab ada 4C, 1, 2, 3, 4, ada 9, 10. 10H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua ada 10. Ni pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekejap. Ini bukan C ni. Sorry. Ini adalah H. C dia ada 4 saja. Okay, so 1, 2, 3, 4. H dia ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi apa yang beza dia untuk ABC ni, yang berbeza dia adalah dia punya physical property, sifat fizik dia. Sifat fizik iaitu takat lebur, takat didih. Sebab apa? Cabang dia berbeza. Ni ada cabang. Yang ini tak ada cabang. So lagi banyak cabang, lagi rendah takat lebur dan takat didih bahan. Dan tapi kalau kita kata sifat kimia, ABC chemical properties is the same. Sifat kimia dia sama. Sebab apa? All has same functional group. Semua ada kumpulan berfungsi yang sama iaitu hydroxyl. Kena ingat tu. Okay. So, itu satu. Kemudian kita tengok dalam carbon compound ni, apa yang penting untuk awak master, awak suka seronok tentang carbon compound, awak mesti ingat pertukaran di antara siri homolog. Ini kan siri-siri homolog kan? The interconversion of homologous series. So, apa pun sebenarnya dia start dengan alkene or alkena. Okay, so daripada alkena, dia akan jadi, pertama sekali jadi alkohol. Kena ingat, apa dia punya condition or what is the catalyst needed. So, alkene to alcohol, we need, kita kena tambahkan H2O with the presence of phosphoric acid, H3PO4, and then 3 ni maksud dia 300 degree Celsius and 6, 4 campur 2, 6, 60, 80 atm, atmospheric pressure. Kena ingat ni, which the name of the reaction, we call it as hydration. Okay, untuk penukaran alkena kepada alkohol, kita memerlukan 4 bahan ini, iaitu kita perlukan air, asid fosforik,
Ingat, air dengan asid fosforik. Dalam asid fosforik ni ada 3 kan. Maksudnya kita perlukan 300 darjah Celsius. H3PO4. Kita perlukan 300 darjah Celsius bersama dengan tekanan 60. 4 campur 2. Ni 4 campur 2, 60 ATM. Kena ingat 4 condition ni untuk tindak balas yang nama dia penghidratan. Penghidratan. So dia akan jadi alkohol. Dan alkohol ni boleh jadi alkena balik dengan melalui proses pendehidratan. So apa condition untuk pendehidratan? Pendehidratan kita mesti panaskan dengan serpihan porselin. Ataupun kita kata hot porcelain chips. Ataupun hot porcelain chips. Ini teacher advise awak, tolonglah walaupun awak dah agak kritikal, esok dah topik bio, bila awak rasa penat, awak rasa bosan, awak rasa nak rest kejap daripada bio, awak cuba conteng-conteng main dengan ni. Alkena kepada alkohol, penghidratan, alkohol kepada alkena, pendehidratan, apa dia punya condition, kemudian alkohol kepada carboxylic acid ataupun asid carboxylic, ini adalah proses pengoksidaan. Oxidation, pengoksidaan ataupun oxidation. So for oxidation, what condition required? Apa diperlukan? Dia memerlukan ejen pengoksidaan iaitu kat sini mesti ada H plus dash MnO4. KMnO4. H plus wajib ada H plus. Katalah awak tak hafal kan. Awak kata takutlah tak hafal lah acidified apa-apa. Teacher lebih suka buat ini macam ini je cukup. Kecuali kalau soalan tanya namakan lah. Namakan bahan untuk proses pengoksidaan. So kena kata larutan kalium manganat berasid. Larutan kalium manganat 7 berasid. Acidified potassium manganate 7 solution. Tapi kalau tak ada buat H plus tapi wajib ada H plus sebab tanpa kehadiran asid kalau dia KMnO4 saja dia tak boleh menjadi ejen pengoksidaan. Okey. So alkohol mengalami pengoksidaan dengan kehadiran ejen pengoksidaan dia akan menghasilkan asid karboksilik. And then next we have to take note that this alcohol also can react with carboxylic acid to produce ester with the presence of concentrated sulfuric acid, H2SO4. Okey. Alkohol boleh juga bertindak balas dengan asid karboksilik ni, dua ni. Alkohol jumpa asid karboksilik dengan kehadiran asid sulfurik pekat untuk menghasilkan ester. Ni cuba ulang-ulang main-main. Dan last sekali, kita ambil yang main ini saja. Memang dalam interconversion of homologous series ada juga yang menghasilkan halide dan sebagainya. Tapi yang main sekali adalah ini. Bila awak faham yang ini, awak akan rasa yang carbon compound adalah topik yang senang. Yang lain bila awak buat soalan, tinggal topak saja. Okay. So untuk alkin, nak jadi alkana pun, alkin nak jadi alkin pun boleh. Ataupun alkena nak jadi alkana. Alkena nak jadi alkana pun boleh melalui proses penghidrogenan ataupun hydrogenation. Or else we call it in English hydrogenation. What the condition that we need? Kita perlukan hidrogen, kita perlukan platinum. Okay, dan juga 180 degree Celsius. Kena ingat dia punya condition ni untuk hydrogenation. Of course, we need hydrogen with the dengan hydrogen dengan platinum dengan 180 darjah Celsius. So kita kena ulang-ulang ni. So kita kena buat balik. Cuba buat alkin. Contoh kan kita kata contoh kan tadi alkin kita ingat. Kita buat contoh. Alkin. Kita mesti dah boleh, lepas ni kita dah buat. Saya buat dalam English alkohol. Lepas tu alkohol pun dia boleh jadi carboxylic acid.
Mesti kita dah boleh main-main macam ni. Ini alkohol campur karboksilik asid, dia boleh jadi ester. Dan alkin juga dia boleh jadi alkin. Kalau teacher buat dalam meli, okey. Contoh teacher buat dalam meli pula. Contoh, dia adalah alkena, dia boleh jadi alkohol, dia boleh jadi asid karboksilik. Kemudian alkohol campur asid karboksilik, dia boleh jadi ester. Dan alkena dia boleh jadi alkana. Jangan lupa dia punya condition dia, alkena jadi alkohol, dia adalah kena ingat nama dia penghidratan. Penghidratan ni dia memerlukan H3PO4 campur dengan air H2O dengan suhu dia, tak muat kat sini, saya buat atas, 300 darjah Celsius dengan 60 atm. Dan alkohol ni pun boleh jadi alkena balik dengan porselin, serpihan porselin ataupun hot porcelain chips, serpihan marmar. Okey, alkohol menjadi asid karboksilik, kita kena letakkan ejen pengoksidaan iaitu H+ with KMnO4. Ini kita panggil nama proses dia adalah pengoksidaan. Okey, yang ini nama proses dia pengesteran dengan kehadiran H2SO4. Kemudian alkena boleh jadi alkana melalui proses penghidrogenan. Ini ada hidrogen H2, ada 180 degree Celsius, ini ada platinum. So ini nama dia, yang tadi serpian porcelain chip, nama proses dia adalah pendehidratan. Okay. Try yourself juga. Cuba tadi menggunakan nama homology series. Why not? If let's say, kalau teacher ubah kat sini, teacher gantikan dia dengan, teacher tak general pakai alkena atau alkin. Teacher kata teacher pakai propena ataupun propin. Kan? Ni pun alkena juga. Iaitu propin ataupun propena. So daripada C3H6, propin, bila kita buat proses kat sini hydration, yang ni teacher buat bahasa Inggeris hydration ataupun kita kata penghidratan. Hydration atau penghidratan, so dia akan jadi alkohol yang mana formula dia adalah C3H7OH. Nama dia adalah propanol. So propanol boleh jadi propin semula dengan proses dehydration. Ini yang teacher maksud teacher kita pendehidratan. Yang teacher maksud teacher main-main tadi. Okey, jadi kita ngantuk. Kita tak boleh nak hafal. Kita kena menconteng bila kita menulis. So daripada propanol, bila dia mengalami proses pengoksidaan ataupun oxidation, dia akan menghasilkan propanoic acid. Ni teacher kata propanoic acid. Bila kita tahu propanol dia akan jadi propanoic acid. Propanoic acid ataupun asid propanoic, dia punya kumpulan berfungsi, dia punya functional group adalah COOH. Sedangkan kita tahu, kita tahu yang prop ini, kita kena lagi satu, kita kena hafal MET, prop, boot, pen, hex, hep, op, non, net, iaitu MET 1C. Kena ulang-ulang, MET, prop, boot, pen, hex, hep, op, non, net. MET 1, add 2, prop 3, boot 4, pen 5. Hex 6, hep 7, op 8, non 9, net 10. Met, prop, book, pen, hex, op.
met at, prop boot pen, hex hat, op non that. So bila kita tahu prop ini adalah 3C. So 1C kita dah guna untuk, dah tolak 1C kita guna untuk kita punya functional group untuk acid. So jadinya yang dekat depan ini dia adalah tinggal 2C iaitu C2. C2H, H5, COOH. Sebab apa C2 bukan C3? Teacher ulang balik kerana budak confused. Teacher kan prop ni kan 3C. Kenapa kat sini 2? Sebab 2 dah tambah 1. Jadi 3C. Sebab tu nama dia propanoic acid. Okay, so kat sini propanoic acid dia punya molecular formula molekul dia adalah C2H5COOH. So sekarang bila kita campurkan propanol dengan propanoic acid, kita akan menghasilkan ester yang mana proses dia adalah esterification. Dia akan menghasilkan propyl propanoate. Okey, ini nama dia propyl propanoate. Yang mana nanti bila kita nama. Nama sekejap lagi teacher tunjuk macam mana nak buat nama untuk ester dan juga lukis structural formula ataupun molecular formula. Bila kita nak lukis tulis molecular formula, kita buat acid dekat depan. Iaitu ini C2, so dia akan jadi C2H5CO O C3H7. Okey. Yang ni penting kan? Yang ni kan? Macam nak ester nampak ni kan? Sekejap lagi teacher ulang tau. Ni kita habiskan dulu interconversion of homology series dulu teacher pergi. Okey. So daripada propin juga dia boleh jadi propane ataupun propana. Iaitu C3H 3 kali 2 tambah 2 H8. Okay. Dia pun boleh jadi propane dengan melalui proses hydrogenation ataupun penghidrogenan. So benda ni kita kena ulang-ulang main-main biasa. Sekarang dah buat dari start daripada propin. Why not nanti sambil-sambil tu kan awak cuba conteng-conteng, awak buat pula dengan etin. Etin dekat buku banyak dah. Awak buat pula dengan butene. Butene maksudnya butene jadi butanol, butanol jadi butene. Butene jadi butane. Butanol jadi butanoic acid. Butanol campur butanoic acid jadi butyl butanoate. Awak ulang. Contoh dia daripada butena jadi butana, butena jadi butanol, butanol jadi asid butanoik, butanol campur asid etanoik jadi butyl butanoate. Ulang banyak kali, tak payah banyak kali lah. Teacher boleh awak buat 3 kali, insya-Allah awak dah faham dah apa permainan dalam carbon compound ini. Okey, ini yang teacher janjikan tentang macam mana kita nak buat ester. So, bila kita nak tulis ester ni ada 2 tugasan utama. Pertama, awak perlu lukis dan awak perlu nama. Lukis boleh jadi 2. Sama ada soalan nak minta awak lukis formula struktur ataupun formula molekul. The question can ask you to draw the structural formula or the molecular formula, either one. So, if let's say the question asks you to draw, so draw ingat lukis, ingat luas. Mesti acid dulu. So, awak letak kat depan acid dulu. Macam contoh dia kat sini, kita ada 3C. So, 1, 2, 3. Apa nama sebatian A ni? Boleh tak seorang beritahu teacher? Apa nama sebatian A ni? Apa nama sebatian A ni? Kalau malu nak cakap, boleh type. Apa nama sebatian A, apa nama sebatian B? Sekarang ni kita tengok sebatian A ni ada berapa C? Ada 3. Kita ingat macam ni. Dalam ni kita ingat met, add, prop, boot, pen, hex, hat, op, non, that, hat, op, non, that. Okay. Met, add, prop, boot, pen, head, set, none, that. So ni maksudnya 1C, ini 2C, ini 3C, ini 4C, ini 5C, ini 6C, ini 7C, ini 8C, ini 9C, ini 10C.
So kalau kita tengok sebatian A, macam mana kita nak bagikan nama dia? Kita tengok kumpulan berfungsi dia. Sekarang kumpulan berfungsi dia adalah COOH. So kalau COOH, so maksudnya dah asid karboksilik. Asid karboksilik dia mesti asid apa oik. So sekarang kita ada berapa C? Boleh tak? Cici nak guide ni boleh tak? Siapa-siapa? Okey. Ada yang jawab tadi propanol. Okey, kalau untuk sebatian A dia adalah ni. COOH. Maksudnya dia dash COOH. Tadi kita dah tengok dekat slide depan sekali. Kalau COOH ini adalah asid karboksilik. Kalau asid karboksilik, dia mesti asid apa oik. Kalau dia 1C asid metanoik. Kalau 2C asid etanoik. Kalau 3C asid propanoik. Kalau 4C asid butanoik dan seterusnya. So kalau sebatian A ni apa dia? Thank you. Propanoik. Dia adalah sebatian A ini dia adalah asid propanoik. So kalau asid propanoik campur dengan sebatian B ni apa? Ada kumpulan berfungsi dia OH, so dia alkohol. Okay, all. So ada berapa C kat sini? Ada 4 C. So apa nama dia? Very good Atika. Butanol. So butanol. So kat sini kalau kita nak nama senang. Kalau nak namakan ester, nama ester senang daripada butanol. Butanol ni akan jadi butil ni, anol ni akan buang jadi IL dan juga asid propanoik ni asid akan buang dia akan jadi ik akan jadi at. Propanoat. So maksud nama ester yang terhasil adalah butil tadi propanoik kan, dia akan jadi propanoat. Macam tu. Nama senang. Tapi yang susah dia adalah untuk lukis. Untuk nak jadi senang, okey, sekarang ni cuma tengok macam mana step teacher Awak kena ingat, bila kita nak lukis hasil ester, setiap sebatian alkohol dengan asid, dua-dua kena bawa satu O. Kalau kita tengok asid ni sebatian A dia ada 2 O. Ini satu, ada 2. Kita nak bawa yang ada ikatan ganda 2 ini saja. So yang ini kita akan buang. Ini kita akan buang. Dan seterusnya untuk alkohol apa yang kita akan buang? Kita akan buang H ke sini. H yang mana? H yang terikat dengan O. Kita akan buang H yang terikat dengan O. Kita akan buang H ni, kita akan buang H ni tak nak. Kita nak buang H yang terikat dengan O. So nanti ini akan terkeluar, dia akan menghasilkan H1, H2 tu dia menghasilkan H2O. Tu dia akan menghasilkan air. So macam mana kita nak lukis dia? So untuk lukis dia, yang paling mudah dia, kita letakkan, teacher lebih suka nampak macam ni. Awak letakkan OH, kumpulan OH ni dekat belah kiri atau kanan. Jangan letak atas bawah. Atas bawah pening. Maksudnya yang C ni awak kepakkan ke bawah, O ni letakkan ke atas. So yang kat sini kita akan jadi, kita punya ni khususnya kat C, yang kat sini ada O, OH. So H ini yang akan terkeluar. So O ini kita akan couplekan dekat sebelah C yang putus tadi ni. Maksudnya kita salin balik. Salin je balik yang ini sebab kita kata luas. Lukis asid dekat depan. So ini asid kita. So kita lukis sebiji lah macam asid kita. C. Okey ada 3 H. Kita lukiskan je sebiji. Cumanya terputus di sini. Sebab ini dah jadi air dah. So, siapa yang akan duduk dekat sebelah C yang ada ikatan ganda 2O ni, ini adalah O yang daripada sini. Senang kata, macam kalau teacher boleh imagine awak ni, teacher ambil, teacher angkat dia, teacher baringkan ke sebelah sini. Macam tu. Dia kena imajinasi. So, ini kita akan tarik, kita akan letak ke sini. Telinga ni. Letak dekat sini.
So jadinya bila letak dekat sini, yang lain ni terus salin je. Salin sebiji macam ni. Jadikan dia macam mirror image lah. Ini kat bawah sini. Dan kemudian ini terus C 1, 2, 2. Terus sambungkan. Ingat peraturan kita. O cuma boleh ada 2 tangan. H ada 1 tangan. C ada 4 tangan. So C yang ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So kita lengkapkan dengan hidrogen. Macam tu. Okay. So ini dia punya structural formula untuk butil propanuat. Teacher nak bagi awak ni lagi, contoh lagi kan. Okay. Contoh lagi kita buat. Contoh kalau teacher kata acid etanoik atau etanoik acid campur dengan butanol. Okay. So pertama sekali teacher nak tahu nama dia. Boleh beritahu seorang beritahu nama ester dia? Nama ester yang terhasil apa dia? Apa nama ester dia? Apa nama ester dia? Butil etanoat. Very good. Butil etanoat kan? Nama tak jadi masalah. Tapi bila dia nak suruh kita lukis, itu masalah. Iaitu kalau kita tengok asid etanoik, kita tahu kita tulis dulu. Katalah yang tadi formula struktur ada tulang-tulang. Ada dua benda yang awak kena tahu. Satu yang tulang-tulang iaitu formula struktur, structural formula struktur. Dan lagi satu adalah formula molekul. Untuk formula struktur, yang ada tulang tu, C yang ada jangan. Tapi kalau formula molekul ni yang contoh dia CH3COOCH3. Ini formula molekul. So katalah teacher nak formula molekul. Kalau formula molekul, kita tulis dulu. Apa formula molekul untuk asid etanoik? Et adalah 2 C kan? So bila dia oik, maksudnya dia ada COO, dia ada COOH. Dia ada COOH. Disebabkan dia oik, dia ada 1 COH. So 2 C tolak 1. Jadi kat sini cuma ada 1 C saja. So CH3 COH. So, kalau kita check balik, tengok asid etanoik 2 C, C1, C yang ke-2. Campur dengan butanol, but 4 C. So persamaan general formula dia, formula am dia adalah C4 C4 H9OH. Okay, C4 H9OH. So bila kita nak combinekan dia, sebenarnya kalau kita pakai formula molekul lebih mudah. Cara dia macam ni. Kita letakkan dekat-dekat, lukis formula molekul asid dulu. Buat formula molekul asid dulu. Lepas tu baru untuk alkohol. Okey, awak ingat macam ni. Setiap bahan akan bawa satu mata. Ini mata, ini mata. Ini cuma ada satu mata. So dia akan bawa mata, satu mata maksud dia. Ini dia akan mata yang ni akan keluar. Ini akan keluar. Yang ini dia nak bawa satu mata juga. So jangan ambil mata dia. Okay, so ini je H je yang keluar. So dia akan jadi, yang ini dia akan jadi H2O. So sekarang tugas kita nak gabungkan yang ini. Macam mana kita nak gabungkan? Okay. Kita salin balik CH3CO. Kemudian O ni terus straight bawa ke sini. O jadikan dia mata kanan kiri. Lepas tu C4H9 ni terus salin C4H9 macam ni. C4H9. Inilah dia punya formula molekul untuk butil etanoat. Butil etanoat. Kalau kita nak lukis, saya nak lukis lah structural formula struktur dia, tak jadi masalah. Awak dah lukis dah. Yang penting awak kena ingat, bahagian yang tengah-tengah ini adalah dia punya kumpulan berfungsi. So awak buat C, double bond O,
ni, C ni atas jadi double bond, yang ini akan ada satu O. Dan O ini akan combine dengan C ni, yang ini akan dengan C ni dengan CH3 sini. So, 1, 2, 3. So, C ni ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. So, yang lain ni adalah H. Macam tu cara dia. Okey, setakat ni. Ada soalan tak? Ada soalan tak macam mana nak lukis, nak namakan untuk ester? Nak contoh lagi tak? Kalau nak contoh lagi, jangan malu. Tulis je kat situ. Teacher boleh tak dia bagi satu lagi ataupun saya tak faham? Ataupun Nurin. Okey tak Nurin? Nurin dengan mana? Nurin dengan Dania. Boleh tak? Sebab teacher beritahu dalam ajar dalam Malay ni. Okey tak? Okey. Okey, Alhamdulillah. So yang lain ni, Haris ke, Nazrul ke, Sabrina, Nuriman. Boleh tak kat sini nak contoh lain ke? Tak faham, faham tak? Okey tak? Jelas tak? Oh, okey. Alhamdulillah. Okey, thank you Haris. So, itu adalah untuk ester. Ester ni boleh katakan akan keluar. So, kena pastikan awak tak ada masalah. So, kita tengok contoh soalan ni. Contoh soalan objektif. So, Raja menunjukkan formula struktur bagi satu carbon atom. Apakah siri homolog? Bila dia nak siri homolog, kita tengok kadang pelajar confused. Teacher, ni pun ada carbon single bond. Kenapa dia bukan alkana? Kita tengok mana yang major, mana yang lagi kuat, mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat adalah ini. Kalau ada kehadiran ni, ada kehadiran COOC, so carbon single bond ni dah tak nampak dah. Tak nampak carbon single bond. Yang kita nampak adalah COOC, iaitu ini adalah kumpulan S, ini adalah siri homolog untuk S, ester. Atau kalau ditanya kumpulan berfungsi, kalau kumpulan berfungsi, ini adalah karboksilat. Itu jawapan dia adalah E. Kalau kita tengok ni sekarang ni, okey. Ini dua structural formula untuk sebatian organik. Kalau kita tengok ni, dia adalah, kalau kita tengok dia punya formula molekul, kalau tengok formula molekul dia C4H, C4H10. Yang ni pun kalau kita kira C4H10. So maksudnya ini adalah sama molekul yang sama formula struktur. Sama formula molekul. Tetapi beza formula struktur. Ini formula struktur kan? Formula struktur dia beza. Tapi dia punya formula molekul dia sama. So maksudnya ini adalah isomer. Tadi teacher ada beritahu isomer ni dia sama sifat kimia. Sifat kimia dia sama. Tapi sifat fizik dia tak sama. Beza. Sifat fizik dia berbeza. So kat sini dia kata apa yang berbeza? Yang berbeza adalah sifat fizik. Apa contoh sifat fizik? Kita tulis kat sini. Kadang-kadang dia tak tulis sifat fizik. Kadang-kadang dia tulis takat lebur ataupun takat didih. Takat lebur atau takat didih. Okey. So seterusnya kita tengok soalan 2021 ni. Kalau kita tengok ini adalah untuk menyediakan bahan X. Sekarang kita tengok bahan dia. Bahan dia pertama sekali kita ada ethanol. Ethanol ni adalah alkohol. Kita ada alkohol. Dan kemudian ini larutan kalium dikromat berasid. Ini adalah H+, K2CR2O7. Ini adalah ejen pengoksidaan. Sama seperti H+ dengan kalium
Kelemanganat. Jadinya ini adalah proses pengoksidaan. Ini adalah proses pengoksidaan. Jadinya kalau kita tengok yang manakah benar tentang sebatian X. So X ini apa? Proses pengoksidaan untuk alkohol dia akan menghasilkan X. X ni apa? Rasanya apa tadi? Kalau alkohol mengalami pengoksidaan dia akan menghasilkan apa? Yang kita buat tukar-tukar tadi. Ingat tak? Dia daripada, rasa siapa tak nak tolong jawab? Faham tak teacher ajar ni? Kalau tak faham kan, alamak. So, alkana boleh dapat daripada alkena. Alkena boleh jadi alkana. Alkena juga boleh jadi alkohol. So, alkohol tadi kalau mengalami pengoksidaan, dia akan jadi apa? Pandai. Dia akan jadi asid karboksilik. Thank you, Tika. So, kalau kita pakai etanol, jadi asid karboksilik dia apa? Apa asid karboksilik bagi etanol? Okay, very good, Usna. Apa asid karboksilik untuk etanol? Untuk add. Kalau propanol dia jadi so dia akan jadi okay good. Dia akan jadi asid etanoik. So sebatian X ini adalah asid etanoik. So sekarang dia kata mempunyai formula CnH2n. Salah. Kalau asid etanoik dia CnH2n plus 1 COOH dengan N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Okay. Okay, good. So, kumpulan berfungsi adalah COH, betul. Bertindak balas dengan magnesium. Sebabkan dia asid kan, so asid dia boleh bertindak balas dengan magnesium untuk menghasilkan gas hidrogen. 3 pun betul. Kemudian bertindak balas dengan hidrogen pada 180 degree Celsius dengan kehadiran nikel. Okay, ini salah. Yang bertindak balas dengan hidrogen ini adalah alkena. So jawapan dia 2 dan 3. Okay. So kalau kita tengok yang ni. Nombor 32 ataupun nombor 3 SBP tahun 2022. Sekarang ni dia tanya. Ini adalah butil etanoat dalam sebiji apple. Okay, kejap. Saya ada problem sikit. Jap. Okay. So sekarang ni yang manakah betul bagi butil etanoat? Dia nak tanya Giese molekul relatif. Okay. So kalau kita tengok sini. Okay, bila kita nak kira Giese molekul relatif, maksud dia daripada formula molekul. Kita dapatkan apa formula molekul bagi butil etanoat ni. So kalau kita tengok dia punya formula molekul dia adalah kira ada berapa C? Ada berapa C? H dengan O. C dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Ini formula molekul dia. C6, H dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O dia ada 2. So daripada sini kita boleh kenal pasti dia punya formula empirik. Kita ringkaskan. So formula empirik dia bersamaan dengan semua kita bahagi dengan 2. Semua kita bagi 2. So dia akan jadi C3H6O. C3H6O. So antara dulu lah. So kalau kita kira untuk dia punya JMR dia
JMR adalah daripada formula molekul. So 6 darab 12 tambah 12 darab 1 tambah 2 darab 6, 16. So cuba kira dapat berapa? Ada tak yang ada calculator? Saya tak tolong kirakan. Teacher ni sebenarnya anak teacher tengah nangis ni. So dia jadi 12-11. Saya memang dia tak tahu dia perhal ni manja sikit. So tolong teacher kirakan berapa jawapannya? Okay, very good. Alhamdulillah. Thank you semua. So 106, 16. So jawapan dia adalah C. So kita tengok yang nombor 36. Alkana. So bila dia kata alkana X, maksudnya general formula dia adalah CnH2n tambah 2 dengan 3 atom karbon. So 3 atom karbon sama dengan C3H2 darab 3 tambah 2 sama dengan C3H8. Mengalami pembakaran lengkap. Bila pembakaran lengkap maksudnya campur dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. So persamaan kimia dia macam ni. C3H8 tambah O2 menghasilkan karbon dioksida dan air. Semua tahu kan kalau dia mention dekat sini pembakaran lengkap maksudnya tambah dengan oksigen. Mesti hasil dia hanya 2 saja, CO2 dan H2O saja sebab dia pembakaran lengkap. Dan semuanya pembakaran lengkap lah. Kalau dia pembakaran tak lengkap, kita tak mampu nak buat persamaan kimia yang seimbang. So tak ada soalan yang untuk pembakaran tak lengkap. Mesti pembakaran yang lengkap. Okay, so kita nak balancekan dulu sebab soalan tanya berapa isi padu gas karbon dioksida apabila 0.5 mol alkana ni digunakan. So kita kena seimbangkan dulu kita punya persamaan baru kita boleh buat pengiraan. So bila kita nak seimbangkan persamaan pembakaran dia mesti ikut giliran. C dulu, kemudian H, kemudian O. So kalau kita tengok kat sini ini C3. So C3 automatik C kat sini kena letak 3. Okay. So H ini adalah 8. Bila 8 automatik H kat sini yang kita modify. So 2 darab 4. So sekarang ni kita dah dapat dah balance H, dah balance tinggal O sahaja. So untuk O macam mana kita nak balancekan, kita tengok kat sini O kat sini ada 2. Tapi O dekat sini ada 2 darab 3 tambah 4 darab 1, 4. So kita ada 10. So nak balancekan dia kita letak 5 dekat depan. So bila kita letak 5 ni kat depan, ini darab 5. Wah, habis dah. Nak lagi, minta abang. Minta abang Akil. Abang nak air lagi? Tak abang Akil. Okay, tak abang Akil. Abang Akil, Bija nak air kotak lagi? Nak air coklat lagi? Nak ambilkan lagi? Ni Fahmi ambilkan atas ni. Minta abang Ami ambilkan lagi. Buka peti ais. Ajak dia buka peti ais. Okay, sorry. So kat sini kita dah balancekan dia. Dan ni adalah balance chemical, kita tulis cantik-cantik dulu. C3H8 campur 5O2 menghasilkan 3 karbon dioksida tambah 4 H2O. Bila kita ada jawapan macam ni, bila macam mana kadang budak tanya teacher kan, bila masa kita nak kena buat persamaan kimia seimbang dan ratio bila buat pengiraan. Kadang-kadang ada yang perlu, ada yang tak perlu. Bila mana kita perlu buat persamaan kimia seimbang adalah bila maklumat bahan lain yang ditanya pula bahan lain. Maksudnya yang ditanya isi padu karbon dioksida tapi maklumat alkana. So bila dia cakap macam tu, maksud dia kita suka tak suka kita kena buat persamaan kimia seimbang. Tapi kalau soalan tanya berapakah isi padu gas X?
berapakah isi padu gas X yang terbebas apabila 0.5 mol alkana X terbakar? Kalau macam tu tak perlu kita buat persamaan kimia seimbang sebab maklumat dengan maklumat dengan soalan sama. Dalam kes ni maklumat lain, soalan lain. So kita kena tuliskan. Kita punya maklumat yang diberi adalah 0.5 mol alkana X. Ini alkana X. Kita ada 0.5 mol. Contoh kat sini. Lepas tu dia tanya berapa. Yang dia tanya tu question kita berapa isi padu gas karbon dioksida. Ini dia tanya isi padu berapa. So kita keluarkan maklumat dengan soalan. So kat sini kita keluarkan dua benda ni je. Yang lain ni kita tutup mata. Bukan kita tutup. Sebab apa? Sebab dia tak tanya apa kita nak fikir kan. So kita fikir dua benda ni saja. So bila melibatkan pengiraan, step yang pertama kita tukarkan maklumat kepada bilangan mol. Sekarang maklumat kita memang dah pada bilangan mol. So step satu ni dah selamat. So maksudnya kita dah tahu maklumat kita adalah 0.5 mol. Kita dah ada bersamaan dengan 0.5 mol. Sebab kadang-kadang soalan dia tak beri dalam mol, dia beritahu dalam gram. Contohnya berapakah isi padu gas karbon dioksida yang terbebas apabila 10 gram alkana X terbakar. Contoh. So kita kena tukarkan jisim 10 gram tu kepada mol. Tapi alhamdulillah soalan ni dia dah bagi mol. So step 1 kita dah selamat. So step 2 kita buat nisbah, kita buat ratio. Nisbah maklumat ataupun info dengan soalan. Ini kita punya maklumat. Ini kita punya soalan. So daripada sini kita tahu kita ada daripada nisbah persamaan kimia seimbang 1 mol C3H8 dia akan menghasilkan 3 mol karbon dioksida. Nisbah dia menghasilkan 3 mol karbon dioksida. So kalau dalam ni kita cuma pakai 0.5 mol, soalan ni kita cuma pakai 0.5 mol C3H8. So berapa mol karbon dioksida? Berapa mol karbon dioksida? Kalau 1 dapat 3, so 0.5. Okay, alhamdulillah. Very good Akilah. So 0.5 darab 3 mol iaitu bersama dengan 1.5 mol karbon dioksida. Adakah soalan tanya berapa mol karbon dioksida? Tak kan? Soalan tanya berapa isi padu karbon dioksida. So step yang ketiga kita tukar mol kepada isi padu. So kat sini kita punya mol ni adalah 1.5 darabkan dengan dia punya isi padu molar gas iaitu 24. So kita akan dapat berapa? Alhamdulillah. Kita akan dapat 36.0 dm. So jawapannya adalah C. Okay. So kalau tengok ni kita dah 12.30. Teacher takut teacher ajar lama nanti awak terlalu padat pula. So teacher nak awak bagi feedback boleh tak? Ni teacher bagi nombor telefon teacher tadi kan. Tolong PM teacher. Teacher pun sebenarnya sebab ni cikgu-cikgu awak yang minta ni. Yang minta open class ni. Teacher ada bagi nombor telefon dekat ruangan chat tu. Boleh tak PM teacher kalau awak need any assistant. Macam contoh dia so far request dia banyak kepada redox. So sebab tu teacher akan buat kelas redox insya-Allah Isnin malam straight away after